ialah mencintai dunia. Dunia ni patutnya kita ni lagi lama kita hidup, lagi kita kena rasa benci, kena rasa tak suka dengan dunia. Habis tu kita kena jadi timbul apa dia? Timbulkan rasa kasih dan sayang pada akhirat. Tu kita kena ada pada diri kita. Lawan daripada cinta pada dunia ialah mula menumbuhkan dalam jiwa kita perasaan nak pada akhirat. Mula nak suruh jadi cinta pada akhirat. Cinta pada dunia ni kenapa? Kerana bila kita lama kita hidup, lagi kita kenal dunia. Kemudian yang lebih teruk lagi, kita mula tak kenal akhirat. Mula lama kita hidup, kita tak belajar tentang akhirat. Yang banyak kita belajar tentang dunia. Bila kita banyak belajar tentang dunia, jadi cinta pada dunia. Padahal dunia ni bukannya tempat yang patut kita cintai. Yang patut kita cinta dalam hidup kita ni cinta pada akhirat. Kerana Allah ajar pada kita, walil akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu jauh lebih baik dan juga lebih kekal. Sanakhudu ma'arikana ma'ahum wa sanamdi jumu'an nardu'uhum wa nu'idu al-haqqa al-mughtasaba wa bikulli al-quwwati nadfa'uhum wa bikulli al-quwwati nadfa'uhum bisilahi al-haqqi al-battari سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. Para hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita berbicara tentang tajuk-tajuk yang penting yang biasa terjadi pada diri kita, yang disebut dengan penyakit-penyakit kepada hati seseorang. Penyakit hati ni penyakit yang kalau sekiranya kita tak jaga penyakit ini, menyebabkan pada diri kitanya hancur lebur amalan kita. Hancur amalan kita ni benda yang bahaya dia panggil, kerana bila kita jadi bahayanya amalan kita ni hancur, bila kita masuk dalam kubur, tengok-tengok amalan kita ni kosong, menghadap di hadapan Allah. Yang ni yang benda yang paling kita takut. Kenapa di antara amalan menyebabkan jadi kosong, amalan kita ni tak diterima di sisi Allah? Kan banyak kan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita baca tentang hadis Rasulullah sebut amalan yang kita buat tiba-tiba tak ada apa-apa bila kita menghadap depan Allah. Antaranya kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sebut kam min saim, berapa ramai orang yang puasa, dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia illa ta'ab wan nasab, kecuali dia dapat letih dan juga lelah je dalam hidup dia. Ini Rasulullah sebut demikian. Kita tak naklah amalan yang kita buat ni tiba-tiba kita masuk dalam kubur, tengok-tengok kita kosong amalan kita. Ni kenapa dia jadi kosong?
Salah satunya kerana penyakit hati, dia panggil penyakit pada hati. Orang Melayu kita dia biasa sebut sakit hati je, tapi dia tak sebut penyakit hati. Orang kita biasa kita sebut orang ni ada sakit hati dengan orang ni sakit hati, tu sakit hati dia panggil. Tapi ada satu lagi dia panggil penyakit kepada hati kita. Dalam kitab kita belajar ni dah sampai ke 10 dah benda penyakit hati ni. Penyakit hati ni ada lebih kurang 10 ni anda ingat tak ingat semua dah kot, sebab dah tebal sangat dah kita belajar ni. 10 ni yang pertamanya, penyakit yang pertama yang ada pada hati seorang ialah kekufuran, kemunafikan dan kefasikan. Ini penyakit yang pertama. Dulu awal-awal dahulu kita belajar penyakit ni, penyakit yang pertama yang kena pada seorang. Penyakit yang keduanya ialah syirik dan juga riak. Ini yang terjadi pada diri kita ni, syirik dan juga riak. Ini pun penyakit juga pada hati seorang. Yang ketiga, cintakan pangkat dan juga kepimpinan. Ini nak kepada yang namakan dengan nak kepada pangkat, nak menjadi pemimpin, nak kepada kepimpinan. Ini pun penyakit juga. Kemudian penyakit yang keempatnya kita bincang. Yang ni mungkin ingat sikit kot. Dia panggil hasad dan dengki. Hasad dengki ni, yang ni biasa kita biasa dengar tajuk-tajuk yang macam ni. Hasad dengki pada kita. Kemudian yang kelimanya ujub. Penyakit kita jadi ujub. Jadi rasa takjub pada diri sendiri. Yang ni pun panjang kita cerita dalam pengajian kita sebelum daripada ni. Kemudian yang keenamnya, penyakit yang biasa kena pada diri seorang ni ialah penyakit takabur dan juga sombong. Ini penyakit yang biasa juga terjadi pada seorang ni ialah rasa sombong dan juga takabur. Rasa takabur ataupun sombong ni terjadi di kalangan kita kalau kita tak jaga awal-awal dan diajar macam mana tuan kita ni ajar macam mana nak suruh kita buang penyakit sombong, penyakit takabur pada diri seorang. Sombong tak sombong tu katak puru pun boleh sombong. Kadang-kadang kita tengok katak puru tu kan mengembang je katak puru, padahal dia katak je. Tapi nak sebutnya penyakit ni terjadi. Manusia ni pun sama juga. Kalau dia kena penyakit sombong ni dan penyakit takabur ni, menyebabkan kita boleh tengok bagaimana belagaknya dia, bagaimana bergayanya dia, actionnya dia tersebut. Yang ni yang terjadi di kalangan manusia yang sombong. Kemudian penyakit yang ketujuh yang kita belajar sebelum daripada ni ialah kerikut, kikir dia panggil. Kikir ni penyakit pada diri seorang. Kemudian yang ke-8nya ialah gurur dan juga terpedaya. Ini anak ulang balik ni, kerana makan kuih banyak sangat raya ni, tak berapa nak ingat dah kita ni. Jadi anak sebut banyak cerita balik bagaimana perjalanan yang pernah kita belajar sebelum daripada ni. Kemudian yang ke-9nya, yang terakhir yang kita belajar sebelum daripada ni ialah marah dan juga aniaya, ataupun marah dan juga marah yang melampau-lampau pada diri seseorang. Ini penyakit pada diri seorang. Hari ini kita sambung yang ke-10. Yang ke-10, penyakit yang ke-10 yang biasa terjadi pada diri seorang, yang di mana penyakit ni berjangkit dalam hati kita. Penyakit ni tak nampak kat luar, tapi kena kat dalam hati kita. Penyakit apa dia? Mencintai dunia. Ini baru tajuk yang kita boleh masuk, ialah mencintai dunia. Dunia ni patutnya kita ni lagi lama kita hidup, lagi kita kena rasa benci, kena rasa tak suka dengan dunia. Habis tu kita kena jadi timbul apa dia? Timbulkan rasa kasih dan sayang pada akhirat. Tu kita kena ada pada diri kita. Lawan daripada cinta pada dunia ialah mula menumbuhkan dalam jiwa kita perasaan nak pada akhirat. Mula nak suruh jadi cinta pada akhirat. Cinta pada dunia ni kenapa? Kerana bila kita lama kita hidup lagi kita kenal dunia. Kemudian yang lebih teruk lagi, kita mula tak kenal akhirat. Mula lama kita hidup, kita tak belajar tentang akhirat. Yang banyak kita belajar tentang dunia. Bila kita banyak belajar tentang dunia, jadi cinta pada dunia. Padahal dunia ni bukannya tempat yang patut kita cintai. Yang patut kita cinta dalam hidup kita ni cinta pada akhirat. Kerana Allah ajar pada kita, walil akhiratu khairun wa abqa.
akhirat tu jauh lebih baik dan juga lebih kekal. Dekat mana pada diri kita ni cinta pada dunia? Kat dalam hati kita. Kita boleh tengok cinta tak cinta kita pada dunia. Kita boleh tengok pada diri kita ni waktu mana kita solat lah. Waktu mana kita solat, kita boleh tahu dah kita ni cinta tak cinta terhadap dunia. Bila kita Allahu Akbar, mula Allahu Akbar tu, kita merayau tak merayau hati kita. Kalau kita ni merayau, mula Allahu Akbar tu mula merayau je. Nampak jubah yang tak beli lagi, dipanggil. Nampak kerongsang yang tak guna lagi. Nampak terus handphone kita, nampak terus makanan kita, nampak terus benda yang kita ni, bila kita solat tu kita nampak semua benda dalam solat kita. Itu tanda kita dah mula mencintai dunia. Sedar-sedar bila? Sedar-sedar pada kitanya, bagi salam lah. Mula bagi salam tu baru terjaga kita. Hanyut lama kita 4 rakaat tak ingat terhadap solat kita. Kita ni hanyut dia, menandakan apa dia? Dunia tu terlampau besar dalam jiwa kita. Tapi kalau kita solat, tiba-tiba Allahu Akbar tu berdebar-debar hati kita. Berdebar-debar dah. Kemudian kita perhati betul-betul pada makna yang kita baca. Kemudian kita ni rasa macam kita ni kecil je. Waktu mana kita solat tu, halus je kita rasa kita depan Rabbul Jalil. Kita rasa pada jiwa kita ni perasaan rasa kehambaan diri. Waktu mana kita solat, itu tanda akhirat dah mula membekas dalam jiwa kita. Ini mudah kalau kita nak kesan. Orang tanya, kat mana kita nak kesan ustaz? Kat sini kita boleh kesan solat kita tu bagaimana. Ataupun kita boleh kesan pada apa dia, cara kita bercakap. Nak kesan cinta tak cinta pada dunia ni, cuba tengok orang ni, seseorang tersebut cara dia bercakap. Kalau dia banyak bercakap tentang dunia, tanda dia sedang mencintai dunia. Tetapi kalau sekiranya dia di dalam hidup dia ni banyak cerita sikit tentang akhirat, cerita sikit tentang bagaimana syurga Allah, cerita sikit bagaimana titian sirah Allah, dalam hidup dia ni cerita tentang akhirat dia pada diri dia. Kalau berjumpa dengan dia cerita tentang akhirat, tanda dia ni mencintai akhirat besar dibandingkan dengan dunia. Dunia dia sudah lepas dah dalam jiwa dia sedikit demi sedikit. Nak melepaskan dunia daripada jiwa ni terlalu sukar dalam hidup seseorang. Kerana apa dia? Kerana tadi lah, yang pertama kerana kita ni dah lama dah hidup di dunia. Semakin lama hidup di dunia, semakin kenal dunia. Bila kenal dunia, tak kenal akhirat. Yang keduanya, kita tak belajar tentang akhirat. Majlis-majlis ilmu kita tak belajar. Duduk dalam kuliah-kuliah payah di kalangan kita. Kita ni kalaulah tak ada kuliah, tak dengar majlis ilmu, rasa alim seorang je lah dipanggil. Rasa alim je kita ni kalau kita tak dengar majlis ilmu. Tapi bila kita dengar majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu, lagi lama kita belajar, lagi rasa jahil. Lagi lama kita belajar, lagi banyak benda yang kita nak. Itu tanda akhirat Allah sudah membekas dalam jiwa kita. Itu dia panggil demikian. Kadang-kadang ada orang yang Allah jadikan syaitan tu menipu daya dia, tipu daya oleh diri dia. Apa dia? Aku tak perlu lagi mendengar kuliah, aku tak perlu lagi untuk duduk dalam majlis ilmu. Aku kerana apa dia? Kerana aku ni kan isteri ustaz, aku ni kan anak tu imam, aku ni kan dia jadi demikian. Aku ni bila dia letak dalam diri dia ni aku ni hebat, aku hebat, syaitan ni mulai buat pada diri dia. Akhir lama-lama tak belajar, lama-lama tak ada ilmu dalam hidup dia. Yang besarnya apa dia? Dia mula mencintai dunia dalam kehidupan dia, jauh daripada dia mencintai akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tajuk yang kita nak bincang pada hari ini, mencintai dunia. Eloklah tajuk ni kita cerita tentang mengenai cinta dunia ni lepas pada bulan Ramadan panggil. Lepas pada bulan Ramadan ni kita boleh nampak sangat kesan dia. Masjid-masjid mula surut balik. Kemudian kita boleh tengok orang baca Quran pun tutup tu Quran dah mula berdebu balik dia panggil. Kemudian kita dah mula dah. Kenapa? Kerana kita mula besar dunia dibandingkan dengan akhirat. Kenapa perlu kita cinta sangat pada akhirat dalam hidup kita? Kerana akhirat ni tempat kita nak pergi, manakala dunia ni tempat yang kita kena tinggal. Itu kaedah dalam Islam. Oleh kerana kita kena pergi ke akhirat, sama ada kita ni ustaz, sama ada kita ni yang berhormat, sama ada kita ni apa saja pun dalam hidup kita ni, kita kena pergi ke dalam kubur, kena pergi ke akhirat. Maka kenapa yang pelik sangat dalam hidup kita ni, jadi cinta pada dunia melebihi daripada cinta tempat yang kita nak pergi. Orang Melayu kita sebut tak kenal maka tak cinta kan.
tak kenal maka tak cinta. Demikianlah dalam hidup kita. Bila kita tak kenal akhirat, maka nak timbul rasa cinta pada akhirat tu payah dalam jiwa kita. Habis tu kita kenal dunia. Bila kenal dunia, maka cinta pada dunia ni terlampau menebal dalam kehidupan seseorang. Baik, hari ini kita mulakan. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Allah cerita, sesungguhnya orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana, orang yang tak ada dalam jiwa dia perasaan untuk dia nak berjumpa dengan kami. Orang yang macam ni waradu bil hayatid dunya, kemudian dia rasa redha terhadap hidup di dunia, rasa gembira dengan kehidupan di dunia. Kemudian watma'annu biha, Allah sebut bukan sekadar redha terhadap dunia, dia rasa tenang pula dengan dunia, rasa suka dengan dunia, seronok dia dengan dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, mereka ni pula terhadap ayat-ayat kami mereka buat lupa. Mereka tak nak belajar tentang ayat kami. 4 sifat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Kalau kamu ada 4 sifat ni, yang pertama la yarjuna liqa'ana, yang pertama kamu tidak mengharapkan bertemu dengan Allah. Yang kedua, dalam hidup kamu redha terhadap di dunia ini, kamu rasa seronok dengan dunia ini. Kalau kamu rasa redha dengan dunia ini, bukan sekadar kamu redha, watma'annu biha. Yang ketiga, kamu rasa tenang dengan dunia, rasa seronok dengan dunia. Watma'annu biha ni maknanya itmi'nan. Itmi'nan ni dipanggil rasa lapang dengan dunia. Bila dengar lagu-lagu, kita rasa seronok je dengan lagu-lagu. Dengar ayat Quran, rasa gelisah terus. Tu pelik tu. Maknanya kamu ni watma'annu biha, kamu rasa tenang dengan benda demikian. Dengan maksiat kamu tenang, dengan amal ibadah kamu tak jadi tenang. Patutnya dalam hidup ni amal ibadah menenangkan kamu, bukan dengan maksiat yang menenangkan kamu. Kalau kamu ada perasaan ini dalam hidup kamu, watma'annu biha. Yang keempat, walladzina hum an ayatina ghafilun. Yang keempat, mereka terhadap ayat kami, terhadap ayat-ayat kami ni ghafilun, mereka lupa pada peringatan Allah. Orang macam ni katanya Allah, ulaika ma'wahumun nar, kesudahan bagi mereka, disediakan tempat sudahnya mereka ialah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kamu ada 4 sifat ni pada diri kamu, perangai kamu macam ni dalam hidup kamu, Allah kata ulaika ma'wahumun nar, kesudahan tempat sudah mereka itu ialah neraka Allah. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka kerjakan sepanjang mereka hidup di atas dunia dahulu. Na'udzubillah min dzalik. Ana sebut banyak kali pada jemaah lah, kita ni tak ada manfaat langsung. Kalau rumah kita besar, jawatan kita hebat, pengaruh kita ramai, segala benda kita ada atas dunia. Bila kita masuk kubur, masuk neraka terus. Tak ada manfaat langsung hidup. Manfaat hidup ni bila kita ni dalam hidup kita ni, rumah kita hebat, dunia kita hebat, masuk kubur tiba-tiba hebat juga dalam kubur. Yang ni untunglah dalam hidup. Dalam hidup kita, kalau kita dapat dua-dua, dunia pun dapat, akhirat pun dapat, ni untung. Yang ni lah yang betul dengan doa yang kita sebut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ni contoh manusia yang hebat. Kita buat contoh siapa dia? Yang terbaru ni Dr. Mursi tu dah. Allah yarham Syahid Dr. Mursi yang gugur syahid di mahkamah tu kan. Hebat di dunia, hebat di akhirat. Dia jadi presiden Mesir tu kan. Kerana dengan Islam dia pegang negara Mesir ini. Walaupun 2 tahun, dalam tempoh 2 tahun, setahun lebih dia yang dia jaga Mesir ini sendiri, dia jadi hebat. Saat mana dia jadi presiden Mesir tu, Allah pun tinggikan kedudukan dia. Meninggal dunia ni macam perancangan untuk membunuh dia saja. Kerana dia tu lepas dia berucap 25 minit lepas pada dia berucap dalam mahkamah tu, dia mempertahankan yang apa yang ditomah pada diri dia tersebut, gugur dia, rebah. Sebelum daripada tu, 7 hari sebelum daripada tu, dia pernah bagi tahu pada peguam-peguam dia bagi tahu pada ramai,
dia kata dia ni ada ancaman bunuh dalam penjara Scorpion itu dia panggil. Senang ceritanya, dia memang nak dibunuh dalam penjara tu. Disebutnya penjara tu Al Jazeera buat apa dia, buat liputan terhadap penjaga Scorpion ini sendiri. Dia kata apa dia, penjaga ni kalau masuk penjara ni memang mati dah. Sepanjang dia dalam penjara, dipenjagakan itu, hanya 3 kali saja keluarga dia boleh ziarah. Jenazah dia waktu mana dikebumikan kemarin, jenazah dia tidak ditahan, tak dibenarkan orang siapa pun jumpa dengan jenazah dia, kecuali 8 orang je yang mengiringi jenazah dia dan dikebumikan pada malam hari. Dikebumikan pada malam hari, tak dibenarkan untuk solat jenazah, rakyat dia tak dibenarkan. Dan kemudian Mesir ini sendiri, ini contoh manusia, nak sebutnya dia ni nikmat yang Allah bagi pada dia, hidup dalam keadaan perjuangan, kemudian gugur menghadap depan Allah dalam keadaan berjuang menghadapi, membawa yang disebut dengan kekuatan agama ini sendiri. Ini contoh manusia yang hebat. Sebelum daripada ni kita tengok apa ni, Ku Yaqub kan, Allah yarham Ku Yaqub di Kedah, yang waktu mana khutbah Jumaat minggu yang pertama bulan Syawal kan, minggu yang pertama dan bulan Syawal, tengah-tengah khutbah gugur. Ni contoh-contoh manusia yang Allah bagi bagaimana nikmat dunia dan nikmat akhirat dia dapat, dua-dua dapat nikmat. Ni contoh-contoh yang baik, orang-orang yang Allah jadikan pada dia di antara orang-orang yang nikmat dunia pun dapat, nikmat akhirat pun dapat. Tapi yang contoh yang terakhir ni lah, Dr. Mursi ni nikmat dunia pun dapat. Waktu mana dia jadi presiden Mesir tu pun hebat, Allah jadikan kehebatan Mesir yang hebat. Kemudian dibuat jahat oleh Barat dia tak boleh tengok Islam ni naik. Bila Islam ni naik, inilah kerja jahatnya mereka tersebut. Pakat Arab Saudi, pakat dengan Emirat Arab Bersatu, kemudian pakat dengan Israel, pakat dengan 2-3 buah negara ni, rampas yang disebut dengan presiden negara Mesir itu sendiri. Ini contoh-contoh orang-orang yang hidup yang nak pada dunia ni, mereka sama ke dengan mahkamah dunia? Tak. Mahkamah dunia ni dengan hakim-hakim tu kena. Dengan hakim-hakim kena. Bila kena? Bila menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk dalam kubur nanti dengan hakim-hakim tu tak lepas. Buat jahat, perancangan jahat, nak buat khianat pada mereka yang menegakkan kalimah Allah. Dr. Mursi ni punca apa dia? Punca yang ditakuti sangat oleh Baratnya, kerana dia nak menegakkan Islam, nak melaksanakan syariat Islam, nak buka ruang, bagi peluang pada umat Islam di bumi Palestin, di bumi Gaza itu sendiri. Yang ni jadi bahaya sangat. Jadi bahaya sangat. Dia berani sangat. Bila dia berani sangat, dia tunjuk yang dia nak tolong umat Islam di bumi Palestin, menjadi kemarahan pada dunia Barat. Dunia Barat ni marah kerana apa dia? Ni menjadi ancaman di kalangan dunia Barat ini sendiri. Akhirnya dia dibunuh dengan cara yang terancam. Dan dikebumikan, kita boleh tengok, dikebumikan jenazah dia pun 8 orang je. Isteri dia, anak perempuan dia, kemudian lawyer dia. Tu je yang mengiringi jenazah dia. Semayang jenazah tu pun 8 orang je semayang jenazah. Sebutnya gambaran jahat tak jahat. Padahal dia ni presiden negara yang dirampas, dia panggil. Kemuliaan dia tu sampai akhir dia sebut, saya tetap menjadi presiden Mesir ini. Kerana apa dia? Kerana saya akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan-ucapan dia tu cuba tengok dalam YouTube, tengok, dengar balik yang dia berucap tersebut, meremang bulu roma kita. Dengar bagaimana teguhnya dia dengan agama. Quran tak bagi sentuh. Dia minta nak pegang Quran je. Dalam penjara tu minta nak pegang Quran, tak boleh, tak dibenarkan sentuh Al-Quran. Dia sebut, mereka ni tak benarkan aku pegang Al-Quran. Mereka tak tahu ke dalam dada aku dah 30 tahun dah aku hafal 30 juzuk Al-Quran Karim. 30 tahun dah dia menghafal Al-Quran Karim. Umur 37 tahun tu hafal 30 juzuk Al-Quran Karim. Maknanya pada diri dia, dia sebut dalam dada dia ni semenjak 30 tahun dia sudah menghafal Al-Quran Karim. Jadi jangan pelik lah, dia sebut, kamu tak bagi Al-Quran Karim, lalu aku boleh baca, aku boleh juga baca kerana aku telah hafal dalam Al-Quran dalam kepala aku. Jahat Asisi ni, jahat sungguhlah. Ana pergi ke Mesir tu rasa kejahatan Asisi. Ana pergi ziarah pelajar-pelajar kita ke Mesir tu, tengok pelajar-pelajar kita pun sekarang jadi takut.
berada di bumi Mesir ni. Dulu-dulu zaman anak payah nak jumpa orang curi duit. Masuk. Sekarang ni rumah-rumah pelajar kita ni, anak-anak kita yang belajar kat Mesir ni, orang masuk, perompak masuk, curi handphone, curi duit, curi macam-macam gaya. Yang bunuh pun ada. Kes bunuh pelajar-pelajar kita pun ada. Nak sebutnya jahatnya zaman sekarang ni. Zaman Asisi ni jahat sungguh lah. Asisi ni jeneral tentera yang dilantik oleh Dr. Musi. Dr. Musi lantik dia jeneral tentera. Tengok-tengok jeneral tentera ni dipergunakan balik Israel untuk meruntuhkan balik kerajaan yang hebat ini sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala sebut jangan bimbang. Kalau hidup untuk akhirat, kamu akan berhadapanlah dengan ujian ini. Kehidupan pada diri kamu. Kemudian dari huraian yang tertera dalam ayat-ayat yang di atas, jelaslah bagi kita bahawasanya mencintai keduniaan secara tidak wajar, mencintai dunia secara tidak wajar dan merasa aman, kemudian rasa aman, tentram dan rasa tenang sentosa dengan apa sahaja yang ada dalam dunia fana ini, juga melalaikan kepentingan untuk kepergian ke alam baqa ataupun alam akhirat nanti, akan menyebabkan orang-orang yang bersikap demikian itu berhak untuk sudah semestinya masuk dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu ni cinta pada dunia macam mana? Sampai kamu tak kenal dosa pahala. Bila cinta dunia sampai tahap demikian, yang ni selayaknya dia masuk dalam api neraka Allah. Hidup ni kekal, rasanya hebat je dengan dunia. Yang ni bahaya. Kalau mengekal pada diri kita, aku tak apa, aku tak solat. Orang tanya, tak solat? Tak. Kenapa tak solat? Kerana aku ni kekal hidup atas dunia. Ni rasa sombong dalam diri dia. Orang tanya pada dia, tutup aurat? Tak apa, aku tak tutup aurat. Kenapa? Tak apa. Kerana aku ni lawa, kerana aku ni cantik kan, dia sebut. Bila aku ni tutup, nanti tak nampak kecantikan aku. Dia jadi demikian. Ni ada orang yang hidup dia rasa kekal dengan dunia pada diri dia. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang ni bila mati masuk dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kita kan pelik kan. Pelik, dia tak rasa malu dengan dia buat dosa. Tak rasa malu sekarang ni. Terang-terang buat dosa. Pakai baju kan, baju raya tu kan. Baju raya, buat iklan. Dia sendiri tak tutup aurat. Iklan pakai baju raya. Baju raya ni baju untuk menggambarkan apa dia? Gambaran agama. Tiba-tiba yang pakai baju raya tu, yang menjadi model baju raya, misal contoh. Model baju raya tu sendiri dalam keadaan dia tak tutup aurat. Kita tengok dia ni tunjuk baju raya. Baju raya ni baju agama dipanggil. Baju agama lah, bukannya baju adat, baju agama. Patutnya kamu sendiri yang nak jadi model tu tutup aurat lah. Dia tutup aurat, tapi tak malu, tak segan dia. Yang untung siapa? Yang untung yang disebut dengan toke-toke, kepada yang memperdagangkan wajah-wajah mereka tersebut. Sayang orang kita kan, nilaian dia murah je nampak. Dia sanggup untuk jadi model dalam keadaan dia membuka aurat tersebut dengan bayaran tertentu, kemudian yang membawa keuntungan pada syarikat yang dia dipergunakan sikit je nilai harga yang dibayar tersebut. Tak padan dengan jadi model bayar 50,000 sekalipun tapi masuk dalam api neraka Allah SWT. Tak padan kita jadi demikian. Maknanya apa dia? Kamu nak pada dunia kan, kamu nak rasa terkenal, konon-konon kamu rasa seronok sangatlah. Gambar-gambar kamu ditampang, dia letak di tiang-tiang elektrik itu. Kamu rasa mulia sangatkah dalam hidup kamu bila dalam diri kamu ni sendiri dipertontonkan begitu saja? Malu kita. Kalau kita perhati, kalaulah anak kita akan marah. Kenapa kamu jadi macam ni? Kenapa kamu lakukan demikian? Kita kena marah juga pada orang-orang Islam yang sanggup untuk menunjukkan wajah-wajah mereka, mempertontonkan dengan aurat-aurat mereka tersebut. Tak sepatut dalam keadaan sedemikian rupa. Dengan ungkapan lain yang lebih singkat dan juga ringkas, serta pemikiran yang tidak perlu mendalam, dapat diambil kesimpulan bahawasanya setiap manusia itu dapat mengetahui dan memahami betul-betul perihal apa yang diusahakan dan dikerjakan oleh manusia-manusia yang mencintai keduniaan itu. Memang lebih berhak
untuk dijerumuskan dan dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang macam ni bila nak pada dunia rasa tenang dengan dunia, rasa seronok dengan dunia. Dalam hidup dia, orang ni layak pun bila sampai di akhirat dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa demikian? Tuan kita sebut. Ini mukaddimah dia. Mengapa demikian? Mungkin ada orang yang bertanya semacam itu. Jawabnya tentu saja sebab ialah kerana orang-orang yang semata-mata merindukan kebendaan dan serta keduniaan itu tidak ada lain yang diperhatikan kecuali melempiaskan segala macam kesyahwatan dan keinginan. Orang yang nak pada dunia ni, dia sanggup buat apa saja untuk dia nak memenuhi hawa nafsu dia. Dia tak peduli lagi dosa dan pahala. Tu sebab tu kita ni, kalau ada orang kata, Ustaz ni sikit-sikit cerita tentang neraka, sebut sikit je, sebut tentang dihumban ke dalam neraka Allah. Ustaz tu anak menjaga neraka ke? Kan ada orang yang sebut demikian. Sikit-sikit cerita tentang syurga, macam dia pemegang anak kunci syurga. Ini ada perangai orang kita demikian. Perangai demikian. Kita kata bukan. Allah yang sebut demikian. Allah yang ajar pada kita batas-batas. Begini jalan hidup kamu, tempat dalam syurga. Begini jalan hidup kamu, tempat dalam neraka. Di antara benda yang bahaya dalam hidup ini, benda yang menyebabkan seorang termasuk syurga, masuk neraka, ialah kamu mencintai dunia yang melebihi daripada mencintai akhirat. Bila kita boleh jaga akhirat dalam jiwa kita ni, segala benda dalam hidup kita, kita fikir macam mana di akhirat nanti. Itu tanda kecerdikan yang Allah kurniakan dalam hidup seorang. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan, orang cerdik ni bukan orang PhD banyak. Orang cerdik ni bukan orang yang ada title, orang yang rumah besar, tak. Orang cerdik ni siapa? Orang yang hidup sentiasa memikirkan bagaimana kesudahan dia dalam kubur nanti. Bila dia makan tu, dia fikir makanan ni boleh masuk syurga ke masuk neraka. Bila dia bercakap tu, dia fikir aku cakap ni boleh masuk syurga ke masuk neraka. Bila dia berjalan tu, dia akan fikir aku ni berjalan ni boleh masuk syurga ke masuk neraka dalam hidup aku. Ni cerdik orang. Kalau nak hidup ni fikir tentang nak makan je hidup atas dunia, tak peduli halal haram dalam hidup kita ni, tak peduli pada diri kita. Yang penting biar jadi banyak. Biar jadi banyak dalam hidup. Nak suruh kita ni banyak, akhirnya mati masuk neraka. Tak ada manfaat langsung dalam kehidupan kita demikian. Kan ada kan orang yang celik mata je fikir projek apa lagi kena dapat, projek apa lagi kena dapat. Dia tak peduli. Bila nak dapat projek, dia sanggup bagi rasuah. Nak projek ni boleh, katanya mereka sebut, tapi kena suap lah sikit. Bila kena suap sikit ni, maka projek ni dapat pada kamu. Dia pun kata berapa sikit-sikit tu? Paling-paling tidak 5 juta disebut demikian. Paling-paling tidak ni nak kena bagi makan semua ni, yang nak bagi ni dia pun sanggup. Tak apalah, kerana nak dapat projek ni dia bagi benda yang demikian. Akhirnya benda apa dia dapat? 5 juta tu dia dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni cara dalam hidup orang mukmin. Dia kata saya rela tak dapat projek ni dengan syarat saya dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak pada projek ni, tiba-tiba sanggup untuk kita gadai agama kita kerana semata-mata nak pada perkara demikian. Ni contoh orang yang terlibat dengan projek lah, yang projek besar dan sebagainya. Sama juga dengan orang-orang yang lain yang hidup cinta pada dunia ni, dia sanggup buat segala-galanya dalam hidup. Sanggup dia gadaikan maruah diri dia dan seumpamanya. Sian kita tengok, minta maaf saya nak sebut, kadang-kadang orang yang nak pada duit kan, nak pada gaji. Gaji berapa? 17,000, 12,000 gaji sebulan. Sanggup dia kerja benda yang diharamkan oleh Allah. Kerja kilang arak misal contoh. Kerja kilang arak. Orang Melayu kita ni yang buat kerja demikian, masuk di kilang arak. Sanggup, kenapa? Gaji mahal ustaz sebut. Padahal Rasulullah dah sebut dah, yang angkat arak, yang tuang arak, yang bancuh arak, yang semua terlibat dengan arak tu, semuanya dihumban ke dalam api neraka Allah SWT. Sama je dengan peminum arak, yang minum, yang tuang, yang terlibat. Tapi nak kerja ni sanggup untuk gadaikan demikian. Kerja kadang-kadang gaji berapa? Kita tanya, gaji berapa? RM3,000.
Niaga kerja apa? Cashier. Cashier di tempat jual arak. Kamu yang jual arak tu sama dengan peminum arak. Kamu tak minum pun, tapi kamu jadi cashier. Cashier tu pun sama dengan peminum arak. Nak sebutnya gambaran bagaimana Islam dia tutup ruang arak ni, ditutup. Kenapa tutup? Ni ummul khaba'is, ni ibu kepada segala maksiat yang Allah jadikan di atas muka bumi. Kalau kita boleh haramkan dadah, kenapa kita tak boleh haramkan arak? Pelik kan? Pelik pada diri kita. Ibu segala maksiat ni berpunca daripada arak. Dalam hadis Rasulullah terang-terang Rasulullah sebut demikian. Tengok baru-baru ni kan, orang minum arak langgar yang jual nasi lemak tu meninggal dunia. Meninggal dunia orang yang jual nasi lemak tersebut. Lepas tu ada pula di kalangan orang peminum-peminum arak ni, dia marah pada penjual nasi lemak. Kenapa jual nasi lemak tepi jalan ni? Sebut demikian. Pelik kan dunia kita. Kenapa jual nasi lemak tepi jalan? Ada kedai ada. Kenapa tak sewa bangunan-bangunan untuk nak jual benda demikian? Dia marah pada penjual nasi lemak pula. Yang minum arak dia tak marah. Yang minum arak ni, minum arak mabuk, tengah langgar tu, siap langgar tu, duduk minum arak lagi, pegang lagi botol tin arak tu sendiri. India yang mabuk ni, bukan nak sebut bangsa tersebut, tapi nak sebutnya perangai peminum arak. Yang macam ni, kita ni pelik. Tutup satu lubang yang besar tu kita buka. Pelik kan kita ni? Sampai bila dah kita nak selesai masalah umat kita? Islam dah tunjuk dah jalan. Dah tunjuk dah jalan. Kalau dadah tu kita sebut mandatory, mati, digantung, ditali gantung dan sebagainya. Agak-agak. Agak ni pun sama. Ni kita di Shah Alam ni, malu besar kita ni. Selagi mana kita ni kan di Shah Alam ni, besar kilang arak. Masuk melalui Federal Highway tu, masuk kilang arak dah sebelah kiri. Sekarang ni lagi besar, tunjuk dengan iklan pula di tong-tong dia tu semua. Dulu mana ada dulu? Tak ada pun iklan begitu. Tapi sekarang lagi tunjuk, nak sebutnya lagi besarnya gambaran, seolah-olah tak ada rasa malu dan tak rasa segan dengan orang Islam ini sendiri. Siapa yang terlibat ni, dia jawablah depan Allah SWT. Anda dah pernah dah duduk dalam majlis bincang tentang arak di Shah Alam ni, memang besar. Di kedai-kedai berapa banyak ni kedai-kedai yang jual, dilesenkan untuk jual arak di kalangan masyarakat Islam kita. Kita tanya, untuk apa? Kenapa nak dibuat demikian? Mereka jawab, dia sebut untuk masuk pada orang bukan Islam. Berapa ramai orang bukan Islam di tempat kita ni? Nak sebutnya demikian. Tapi tak. Oleh kerana kuasa itu bukan berada pada kita. Kuasa ni berada pada orang lain. Bila orang lain, orang yang berkuasa ni siapa? Orang bukan Islam dibandingkan dengan orang Islam. Kita tanya, agama apa yang membenarkan masyarakat ini minum arak? Agama apa? Tak ada agama yang membenarkan. Yahudi, Kristian, agama semua agama kata arak ni segala punca maksiat dalam hidup. Tiba-tiba kita meraihkan besar kilang yang disebut dia sampai tahap demikian. Ini kerana nak dunia. Rela kerana nak pada dunia, kita sanggup untuk jual segala nilai-nilai yang ada pada diri kita, kecuali melempias segala macam kesyahwatan dan keinginan yang mereka inginkan, tanpa memandang apakah yang diinginkan, dan langsung dikerjakan. Yang dikerjakan itu halal hukumnya ataupun haram hukumnya. Dalam hidup dia tak peduli dah. Kalau orang yang nak pada dunia, yang cinta pada dunia, dia tak peduli halal haram dalam hidup dia. Dia rempuh je. Dia rempuh pada diri dia. Yang penting aku dapat. Sebab tu Islam diajar matlamat tidak menghalalkan cara. Walaupun matlamat tu cantik, tapi cara kita tak cantik, tak boleh dalam Islam. Islam tak benarkan demikian. Matlamat kita nak apa dia? Nak duit. Tapi semata-mata nak duit, kamu sanggup untuk menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah? Tak boleh demikian. Islam diajar matlamat tidak menghalalkan cara. Kerana nak duit, kita meniaga yang benda yang dilarang oleh Allah. Tak boleh dalam hidup kita. Matlamat dia panggil, walaupun matlamat kita betul, tapi cara kita tak betul, Islam larang. Kerana apa dia? Di sana ada halal dan haram, hukum syariat yang disusun dalam hidup ini. Selain itu, segala warna kelazatan tentu diikuti untuk menyampaikan semua
ketamakan dan kelobaan yang ada pada diri seorang. Bila dunia ni dah besar dalam jiwa dia, dia jadi tamak terus, jadi nak yang tu, nak yang ni. Bila dia syahwat dia tu kuat, Allahu Akbar. Yang datang mengadu pada anak ni kan, cerita tentang adik-beradik dia isap dadah. Dia sebut, ustaz nak buat macam mana ustaz? Balik beraya dia kata, duit adik-beradik ni habis kena curi. Dia sebut, beg-beg ni kakak ipar ke apa ke, kalau ada seorang je penagih dadah, elok dia kata, dia panjat tu bilik tu, rumah papan dia kata, dia boleh panjat lagi bilik, masuk dalam bilik ni, curi, ambil cincin-cincin, ambil dengan barang-barang berharga, handphone dan sebagainya, hilang ustaz. Hilang tu bukan kita tak tahu siapa, kita tahu ni yang isap dadah ni, yang isap dadah ni yang curi. Balik dia kata jadi resah gelisah, simpan barang-barang ni. Dia kata tak usah cerita ustaz, yang balik-balik ke Felda, balik-balik ke kampung-kampung ni kan, dia kata bukan tak nak balik, adik-beradik tu isap dadah dia sebut. Paduan ini isap dadah dia sebut. Bila isap dadah dia buat tu, dia makan pil kuda. Orang yang kena pil kuda ni, dia tak peduli langsung dah, dia jadi khayal, jadi berani, pelik berani. Dia sanggup buat macam-macam cara yang dia buat, menakutkan anak-anak kita ni yang balik ni ustaz, yang cerita pada anak. Dia kata balik tu anak-anak pun jadi rasa takut nak tengok pak saudara, mak saudara yang isap dadah ni sendiri. Allahu Akbar. Itu pun dadah yang kita sebut demikian. Kerana apa dia? Kerana dia jadi ketagih hidup dia, nak beli syabu, nak beli tu. Bila adik-beradik balik ni, inilah musim dapat duit banyak dia sebut. Yang menyebabkan akhirnya mencuri, kemudian ambil barang dan seumpamanya. Allah, macam-macam gaya manusia ni kan. Manusia yang sedemikian itu sudah pasti tidak mempunyai ikatan dalam hidup dia. Tak ada dah ikatan, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan agama dan juga larangan-larangan agama itu sendiri. Orang macam ni dia bebas, dia membebaskan diri. Bila kamu cinta pada dunia, kamu bebaskan daripada dosa pahala dalam hidup kamu. Bila kamu bebaskan diri kamu dengan dosa pahala, peribadi agama tu dah tak ada dah dalam hidup kamu, maka di waktu tersebut kamu dah mula dalam keadaan diri kamu mula meninggalkan yang disebut dengan, kamu mula berani langgar syariat Allah Subhanahu wa taala. Batu Islam ni dia suruh sangat kita ni ikatkan diri dengan agama. Segala benda yang kita buat, ikat diri dengan agama. Kerana bila kita ikat diri dengan agama dalam hidup kita, kita buat pakaian kita pakaian agama, makan kita makan agama, bila kita jalan cakap kita cakap agama, bila semua benda yang kita buat ni terlibat dengan agama, maka dia menyusun diri kita menjadi tersusun. Itu cara hidup dalam hidup kita. Tapi bila kita bebas, pakaian kita tidak pakaian agama, buka aurat dan sebagainya, mula kita longgar, kita buang sikit demi sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tanqudul Islam urwatan bi urwatin. Islam ni tertanggal sedikit demi sedikit dalam hidup seorang. Awwaluha binaqdil hukmi. Mula-mula sekali yang ditanggal dalam hidup ni, kamu tak ada dosa pahala. Minaqdil hukmi, kamu batalkan dosa pahala ni, kamu dah tanggal pada diri kamu. Salam laki perempuan, tak kenal halal haram pada diri kamu. Bila kamu apa dia, kamu berpakaian, kamu tak ada pakaian Islam dalam hidup kamu, kamu tanggal sikit-sikit. Wa akhiruha bitarkis salah. Rasulullah sebut, yang akhir sekali kamu nak tahu kamu tertanggal agama ni bila kamu tinggalkan sembahyang. Bila kamu dah tinggalkan solat, maknanya tak ada agama dah pada diri kamu. Tertanggallah Islam dalam hidup seseorang bila dah tinggalkan solat. Sebab tu kalau kita dapati anak-anak kita dah tak solat, anak menantu kita tak solat, tak jaga aurat dan sebagainya, maknanya apa dia? Agama dia sudah tertanggal pada tubuh badan dia. Agama tu sudah tertanggal dalam hidup dia. Kita pun sama jugalah, jaga pada diri kita. Kerana apa dia? Kerana kita ni, yang bahayanya bila dunia meliputi jasad kita. Bila dunia ni dah besar dalam jiwa kita ni, mula kita tanggalkan. Tak ada dah pada diri kita, tak ada pada agama, tak ada dosa pahala syurga neraka ni, tak ada dalam kehidupan seorang. Kemudian juga tidak mempunyai kendali yang dijadikan penyokong kehendaknya yang jelas haram tadi, yang dijadikan pengekang
pengekang kehendaknya yang jelas haram tadi. Kalau kita dah cinta dunia kuat, sampai kita tak peduli lagi halal haram dalam hidup kita. Di waktu ini tak ada kekuatan dah pada kita. Agama kita ni sudah tertanggal sikit demi sedikit dalam hidup. Manusia yang sudah tersesat seperti ini, seperti itu tidak lain pemikirannya hanya mengenai wanita. Hidup dia memikirkan tentang perempuan. Rela dia bertumbuk kerana berebut wanita dia panggil. Zaman-zaman dahulu kan, pergi ke sekolah menengah tu, berebut perempuan, bertumbuk. Padahal dia tak kahwin-kahwin pun dengan budak tu. Nak sebutnya berebut perempuan sampai peringkat demikian. Berebut perempuan ni sampai hari ni. Cuba tengok dalam drama-drama swasta kita. Tengok drama swasta kita tak habis-habis. Berebut. Yang perempuan berebut jantan, yang jantan berebut perempuan. Jantan betina lebih kurang demikian. Nak sebut ni. Nak gambarkan yang ni, yang mereka hidup dalam keadaan yang berebut wanita, mengenai wanita. Hidup mereka sibuk dengan minuman keras. Minuman keras. Allah. Padahal minum tu, minuman arak ni kan, minum najis. Kita ni, kalau kita kencing-kencing letak dalam plastik, bagi pada orang minum. Dia nak minum, tobat dia tak minum. Dia tak nak minum. Ni air apa ni? Air kencing kita sebut ni. Air kencing tak nak minum. Tapi arak minum. Arak minum, pelik kan dipanggil. Allahu Akbar. Kita rasa galak kita. Naik kapal terbang Emirates Arab Satu kan. Naik Emirates ni. Naik kapal terbang Emirates. Tayang arak tu begitu je, minum arak tu. Yang duduk sebelah kita ni pula betulan minum arak. Bau tu hanyir bang. Nak makan, kita nak makan ni pun tak selera. Busuknya dengan dia. Kejap-kejap minta arak. Kejap-kejap minta arak. Naik penerbangan emas pun sama juga. Penerbangan emas ni penerbangan antarabangsa, pergi keluar negara. Dulu dalam negeri hidang juga. Sekarang dalam negeri tak ada dah hidang. Tak ada hidangan. Rasa rugi dah sekarang. Tapi hidangan antarabangsa ada lagi. Hidang lagi. Tuang agak kesian pada pramugara tersebut. Pramugara ni kadang-kadang dia tengok ustaz tersebut. Tengok kita tu ustaz. Ustaz tak minum kan dia sebut. Kata ana minum. Ana minum. Ustaz minum. Tak minum air teh. Minum air tapi tak minum arak. Oh, saya maksudkan minum arak dia sebut. Nak sebutnya sian mereka tahu ni, turun daripada kapal terbang tu cari masjid je, setengah-setengah pramugara. Cari masjid taubat. Ada pramugara tu yang waktu mana anda belajar kat Mesir tu, lepas pada turun kapal terbang emas tu, dia akan pergi ke dia orang lain masuk hotel semua, dia masuk check in kejap, dia pergi masjid. Duk menangis dalam masjid. Kenapa menangis ni? Kita tanya, kenapa? Saya tadi tuang arak ustaz. Dosa tuang arak ni sama minum arak dia sebut. Tapi saya tak ada pilihan. Saya tak ada pilihan. Kesian kita kadang-kadang kita tengok. Pramugari ni sama juga. Kan? Kadang-kadang nak pergi kerja tu, elok bertudung je elok. Sampai tempat kerja buka balik. Buka kain tudung ni. Naik. Nak sebutnya naik kapal terbang. Bila dah mula kerja, tuang arak semua, turun balik. Kemudian dah turun tu, balik pakai kain tudung balik. Nak sebutnya kamu jadi majikan ni, kamu tak kesian pada orang bawahan kamu. Kita ni jadi penguasa ni tak kesian kepada rakyat kita. Kesianlah sikit orang nak masuk syurga kan. Kalaupun kamu tak nak masuk syurga, jangan kamu halang orang lain nak masuk syurga. Kalaupun kamu nak masuk, kamu nak pilih dalam hidup kamu ke neraka Allah, jangan kamu halang pula orang nak masuk syurga Allah. Dalam hidup ni buka ruang lah. Kalau kata orang ni ada hak, setiap Muslim ni dia ada hak. Setiap orang ni ada hak. Hak ni apa dia? Mentaati perintah agama. Bagi peluang untuk mereka mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup minuman keras dia panggil. Jual setengah-setengah orang ni sampai hari ni rumah dia tu ada lagi bar arak. Tempat khusus untuk minum arak. Malu kita tengok. Pergi je tutup. Pergi jemput ustaz ni. Anda pergi beberapa rumah orang-orang yang ternama, nak sebut dia. Masuk dalam rumah dia tu ada bar arak. Ada lagi orang kita yang jenis demikian. Bar arak tu tutup. Lepas tu kali yang kedua datang, tutup dengan kain putih pula. Tutup dengan kain putih.
Kita pun tegur, dah mati ke? Kita sebut. Nak sebutnya demikian. Kali yang pertama datang tu, nak suruh halau hantu. Nak suruh halau hantu dalam rumah. Kali yang kedua datang, kali yang pertama kita sebut, kerana ni lah hantu masuk. Syaitan masuk dalam rumah kerana yang ni lah. Kita terus terang kita sebut. Jangan, tak nak lagi dah benda ni dalam rumah. Orang Islam kan, kita orang Islam kan, sampai begini ada barak dalam rumah masing-masing. Macam mana boleh jadi demikian di kalangan kita ni? Ni kerana dunia lah, dunia. Allah dah sebut dah, minum arak ni kesan dia apa dia? 40 hari solat dia tak diterima di sisi Allah. Setitik arak yang diminum 40 hari solat tidak diterima oleh Allah. Apa kaitan dengan 40 hari dengan setitik arak? Patutnya demikian. Kesan tu nak sebut, kesan daripada arak ni sendiri. Ada yang sebut 40 tahun solat dia tidak diterima di sisi Allah. Anda sebut sampai tahap demikian. Yang teruk sebut. Tapi yang minum arak ni, mana ada orang minum arak setitik, minum arak 3 botol baru berhenti dia panggil. Nak gambarkan tentang bagaimana hodoh dan buruknya peribadi demikian. Usaha sesuatu asalkan memperolehi keuntungan tanpa mengingatkan apakah usahanya itu halal ataupun haram. Bila cinta dunia, dia nak satu benda tersebut, dia usaha tanpa dia pedulikan halal dan haram dalam hidup. Kemudian bermain-main yang tidak ada kemanfaatan sedikit pun, memiliki rasa kebanggaan dan terus mencari pangkat dan kedudukan dan martabat yang dianggap dapat mengenalkan diri dia, mengenakkan dirinya, sekalipun cara mencarinya terang-terang tidak memperolehi redha Allah Ta'ala dalam hidup. Berebut nak pegang kuasa. Nak pegang kuasa ni, yang terlibat dengan nak pegang kuasa ni, dia sanggup membelanjakan berpuluh-puluh ribu. Nak pada jawatan ni, bila dia boleh pegang jawatan, dia sanggup untuk nak mengekalkan jawatan dia tu dengan berbelanja dengan kos yang besar dalam hidup dia. Dia sampai tahap demikian. Kerana apa dia? Nak carikan kedudukan, walaupun kedudukan itu tidak memperolehi redha Allah Ta'ala. Jadi yang dikejar itu semata-mata perkara ataupun benda-benda yang lazat rasanya, baik apabila dikecap oleh lidahnya, ataupun yang dapat dirasakan dalam hatinya, ataupun batin orang tadi. Demikian pula tidak akan ditinggalkan apa-apa yang dapat memberikan semangat untuk mendapat perkara-perkara yang lazat tadi, atau yang ada manfaat dan gunanya selama hidupnya di alam dunia ini, atau yang mungkin yang akan menghantar pribadinya ke jenjang darjat yang tertinggi, melebihi orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang menyebabkan pada diri dia sanggup mempergadaikan agama dalam hidupnya. Itu jadi rosak dalam hidup seorang. Sampaikan yang teruk-teruk lagi, dia melacur tubuh badan dia. Nak pada apa dia? Nak kepada yang disebut dengan keuntungan dunia. Hari jadi pelacur ada. Yang zaman kita ni yang teruk juga apa dia? Sanggup yang jantan menjadi betina, yang betina jadi jantan. Ini pun ada juga geng-geng LGBT. Lagi ramai sekarang ni kan. Lagi ramai. Dia pula tunjuk pula buat live dalam Facebook live kan. Buat Facebook live tunjuk dia, aku kaya, aku banyak benda, aku banyak harta. Belagak dalam hidup dia. Tak malu-malu. Tak malu-malu. Kerana apa dia? Kerana nak tunjuk cintanya terhadap dunia. Tunjuk ni, yang dia lelaki tunjuk buah dada. Jadi perempuan pula sekarang. Nak tunjuk demikian. Yang perempuan buang ni, tubuh badan ni, tunjuk belagak, cakap pun gaya lelaki. Suara dia halus je, suara dia tu. Nak sebutnya gambaran bagaimana peliknya perangai di kalangan kita ni. Orang-orang macam ni tunggu tempah nahas api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kena sebut taubat, jangan tak taubat. Dan ada di kalangan kita mengubah ni jantina dia, nak mengubah jantina, buat permohonan dengan Jabatan Pendaftaran Negara, minta dengan Jabatan Pendaftaran Negara tu nak tukar daripada lelaki menjadi perempuan. Sebut demikian. Alhamdulillah, kawan-kawan Jabatan Pendaftaran dia kata, tunjuk dulu bukti yang kamu ni seorang perempuan. Mana dulu bukti? Dia kata, dia tanya balik pegawai Pendaftaran Negara,
kena saya telanjang depan awak dulu ke? Katanya pegawai pendaftaran tak perlu telanjang, bagi je bukti. Tunjuk surat doktor ke yang menunjukkan kamu ni memang perempuan, misal contoh. Menunjukkan kamu perempuan. Tak boleh tunjuk. Bila tak boleh tunjuk, menandakan apa dia? Kamu cuba untuk mengubah jantina yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Berani pula tu geng-geng LGBT ni kan. Geng-geng LGBT ni berani-berani sekarang. Yalah, dia jantan. Ada yang jantan sebenar tu jantan. Dia merupa seorang perempuan saja. Allah tak jadikan pemulihan dengan cara demikian. Allah laknat golongan-golongan demikian. Tak ada ruang untuk mereka ni yang disebut dengan ruang dalam masyarakat. Walaupun mereka kata sekarang kan terang-terang pula tak boleh kahwin dekat Malaysia, jantan dengan jantan. Pergi ke Taiwan, kahwin dekat Taiwan pula. Kerana Taiwan membenarkan perkahwinan sejenis, dia panggil macam. Pergi ke Taiwan, berbangga dekat luar negara, kahwin dekat luar negara, jantan dengan jantan. Baik Presiden Mugabe kata tangkap semua LGBT masuk dalam penjara, lepaskan dia bila dah beranak. Selagi mana tak beranak jangan lepas. Nak sebutnya bila dia beranak lepaslah dia. Lagi mana dia tak beranak jangan lepas. Yang tangkap LGBT, Presiden Mugabe pun boleh faham dia. Nak gambarkan tentang bagaimana presiden negara yang sebegitu pun boleh reti. Nak gambarkan tentang bagaimana teruknya akhlak di kalangan kita. Dunia punya pasal kan. Naknya dia tak ingat ke yang dia bakal menjadi jenazah. Bila dia masuk dalam kubur, orang akan uruskan dia. Kalau dia jantan, dengan cara jantan. Kalau dia betina, uruskan cara betina. Itu guna bahasa senang kita. Kasar sikit bunyinya. Nak gambarkan tentang bila dunia ni terlampau besar, nak suruh nampak cantik, nak obses dengan kecantikan. Dia rasa diri dia ni perempuan padahal dia lelaki, ataupun dia lelaki padahal dia perempuan. Dia menyamar jadi demikian. Semua ni kerana dunia yang besar dalam dada ni, dia akan jadi demikian. Mak ayah jangan bagi sokongan pada anak-anak macam ni. Mak ayah jangan bagi sokongan, pemerintah, kerajaan jangan bagi sokongan pada mereka. Ni siap ditanya pula, tandas dia nak masuk tandas mana, dia panggil. Tanya pasal tandas. Menteri pula ada yang jawab, kata masuk tandas perempuan. Orang perempuan pula marah. Tak boleh, tandas kami, nanti tergugat kami pula. Nak sebutnya confusion. Tu yang confuse begitu. Yang teruk lagi dah datang. Nak solat di sah mana? Sah lelaki ke sah perempuan? Solat tu alhamdulillah tak tanya bab solat di sana kita. Tanya bab tandas saja. Allahu Akbar. Jangan bagi ruang orang macam ni bagi tahu pada dia, tempat kamu boleh solat, kamu boleh masuk tandas bila kamu kembali pada asal. Selagi mana kamu berada di tempat itu, tak ada ruang untuk diri kamu. Kita kena bertegah lah, tak ada ruang nak kitanya nak berlembut dengan benda yang maksiat. Benda maksiat terang-terang lawan syariat Allah. Lawan syariat Allah ni, kita nak suruh kita berlembut, tak boleh. Benda demikian, benda yang Allah sendiri yang putuskan. Allah kata lu'inal ladzina kafaru. Allah kata dilaknat bagi orang yang kafir ini sendiri. Allah sebut gambaran mereka dilaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dilaknat orang-orang yang macam ni. Rasulullah gambarkan demikian. Orang yang lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Mak ayah ni pula layan pula tu. Kadang-kadang ada mak ayah yang membenarkan anak dia jadi begitu. Jangan. Tak boleh kita sebut. Jangan kita benarkan. Kita kena sebut, kamu tu mak kamu lahirkan kamu lelaki kan? Kamu jangan pura-pura nak jadi perempuan pula. Mak ayah ni tahu kan anak dia ni keluar lelaki ke perempuan. Tiba-tiba mak ayah bagi sokongan. Tak apalah, kamu jadi perempuan lah katanya. Mak ayah jadi demikian pula. Cubalah kamu bayangkan atau kamu lukiskan keadaan untuk manusia ini. InsyaAllah kita sambung minggu akan datang. Cerita tentang mengenai cinta dunia ni, mukaddimah lagi. Baru tentang mengenai cintai dunia. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita daripada sifat-sifat yang buruk dan keji ini dalam tubuh badan seorang ini, insyaAllah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan, 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1,000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.